Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini adalah merupakan episod yang kedua, yang mana kita sedang menjejaki kisah cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi untuk selesai pengembaraan ini, kisah Nabi Allah Sulaiman, maka setiap Jumaat, insya-Allah setiap Jumaat malam Sabtu, selepas Isyak 9 suku ataupun 9.20, kita akan sama-sama mencari menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana pada malam ini kita akan membicarakan tentang beberapa lagi maklumat yang kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya bersiaran secara langsung, ataupun pengajian kita ini kita menggunakan medium Zoom, dan kita juga menggunakan secara langsung di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Okay, tuan-tuan kalau ikut di dalam FB, tuan-tuan jangan cari yang Akademi Tadabbur Malaysia. Itu adalah page yang lama. Tetapi adalah page yang baru, dia tukar kepada bahasa Inggeris lah, iaitu Malaysian Tadabbur Academy. Sebab ada yang dia masuk kepada FB lama, lepas tu dia tak dapat ikuti secara langsung ataupun melihat rakaman bagi kuliah-kuliah yang terbaru yang kita menggunakan saluran tersebut. Dan buat pengetahuan sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan yang ikut secara Zoom ataupun di FB page, kita juga sebenarnya mengambil peluang, mengambil ruang buat secara langsung di aplikasi TikTok. So kalau tuan-tuan nak join TikTok, tuan-tuan boleh masuk ke profil saya tulis nama Akademi Tadabbur Malaysia MAT. So TikTok tu sebenarnya adalah untuk menjual produk-produk, sebenarnya untuk dana bagi membiayai pengajian yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Setakat ni kita ada 2 orang guru yang kita memang perlukan kepada pembiayaan, iaitu Ustaz Zul Khairi dan juga Ustaz Uzair. Jadi kalau tuan-tuan ingin infak dan sebagainya, terserah kepada kemampuan. Baik tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada bincangkan episod kedua malam ini, kita kena ulang kembali episod pertama minggu lepas. Kita dah berjaya menjejaki kronologi kisah Nabi Allah Sulaiman ini. Okey, minggu lepas, iaitu pada episod yang pertama, kita telah berjaya mendapat maklumat bahawa Nabi Allah Sulaiman ini, Allah memberitahu permulaan bagaimana munculnya kisah Nabi Allah Sulaiman ini. Dia muncul dengan Allah menceritakan Nabi Allah Sulaiman telah mewarisi pangkat kenabian, telah mewarisi kekuasaan, kerajaan daripada bapanya, iaitu Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian
Nabi Allah Daud ini, sambungan ceritanya lagi, Nabi Allah Daud ini juga pernah membantu bapanya, iaitu Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman, dia pernah membantu bapanya dalam menyelesaikan beberapa isu. Dan kita pun sedia maklum bahawa pendapat Nabi Allah Sulaiman itu sangat cergas, tepat. Ini pada beberapa isu yang telah kita kupas pada episod yang pertama. Kemudian setelah itu, Nabi Allah Sulaiman ini Allah mengurniakan kepada beliau mempunyai kuda yang digunakan untuk berperang. Sebab Nabi Allah Sulaiman ni dia seorang, dia macam bapa dia. Kalau bapa dia Nabi Allah Daud seorang tentera, maka Nabi Allah Sulaiman ni juga dia juga seorang yang sangat suka turun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Allah Sulaiman ini Allah telah beri kepada dia adalah kuda-kuda yang cantik, kuda-kuda yang tangkas, kuat, laju. Kalau dia berlari tu dia berlari dengan laju. Kuda-kuda tersebut Nabi Allah Sulaiman dia suka tengok pada waktu petang. Okey, jadi itulah apa kita kata kita berjaya menjejaki permulaan kisah Nabi Allah Sulaiman pada episod yang pertama. Okey, so malam ni kita nak menjejaki kehidupan Nabi Allah Sulaiman ini. Kita sambung untuk episod yang kedua. Okey, ini apa yang saya sebutkan ini, sebenarnya ini yang telah maksudnya kita boleh kata macam kronologi lah, perjalanan kisah Nabi Allah Sulaiman. So malam ni insya-Allah dengan waktu yang ada kan, lepas tu cuti kan, kita akan memulakan dengan membincangkan ada satu ketika, satu hari Allah telah menguji Nabi Allah Sulaiman dengan ada satu jasad manusia yang Allah letakkan di atas singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jasad siapakah itu? Dan bagaimana boleh munculnya jasad itu? Ini kita akan bincangkan insya-Allah pada malam ini. Okey. Kemudian setelah peristiwa jasad itu, Nabi Allah Sulaiman ini beliau telah berdoa kepada Allah, meminta supaya Allah memberikan kepada beliau satu kerajaan yang sangat besar, yang sangat luas, yang berbeza dengan bapanya. Berbeza dengan siapa-siapa pun. Jadi nak tahu bagaimana doanya dan kenapa dia minta satu kerajaan yang besar. Dia mampu ke nak mentadbir kerajaan yang sangat besar? Okay, kita akan kupas insya-Allah pada malam ini. Kita berjaya menjejaki maklumat tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, setelah Allah mengkabulkan doa Nabi Allah Sulaiman dia nak dapat satu kerajaan yang sangat besar, Allah telah menyebutkan, Allah telah memberikan Nabi Allah Sulaiman ini apa? Dia dapat menguasai angin yang bertiup. Angin yang kita tahu, angin salah satu fungsinya adalah untuk menurunkan hujan, ada kaitan dengan hujan. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni dia mempunyai kekuasaan untuk mengawal angin-angin yang datang. Sama ada angin itu datang perlahan ke, angin itu datang laju ke, Allah memberikan apa kekuasaan itu kepada Nabi Allah Sulaiman. Okey. Kemudian alhamdulillah kita juga dapat menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman ini. Beliau telah dikurniakan oleh Allah kekuasaan untuk mengawal, memerintahkan para jin dan juga syaitan. Nabi Allah Sulaiman, para jin ni dan syaitan ini
mereka telah menjadi khadam, mereka telah berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa beza jin? Apa beza syaitan? Malam ini, insya-Allah, kita akan kupas dengan kadar yang mampu. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan jelas dapat ikuti, dapat mengetahui ke manakah perbincangan kita pada malam ini. Baik, kita mulakan dengan satu ujian, iaitu satu jasad seorang manusia yang diletakkan di atas singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey. Macam mana kita boleh dapat maklumat tu? Macam mana kita berjaya menjejakinya? Adakah kita menggunakan apa pencari penjejak sejarah ke? Macam kita guna para arkeologi ke? Jawapannya tidak. Kita berjaya menjejaki maklumat ini adalah berdasarkan ayat di dalam surah Sad, surah nombor 38, ayat 34, muka surat 455. Kalau tuan-tuan ada Quran, kalau tuan-tuan ada Quran yang sama ada dalam handphone ke, ataupun tuan-tuan ada Quran yang bercetak ke, tuan-tuan boleh buka surat 455 dalam surah Sad, surah nombor 38, ayat 34. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Okey, kalau tuan-tuan buka ayat 34 dalam surah Sad, tuan-tuan akan mendapati Allah memberitahu kepada kita, sesungguhnya kami telah memberikan satu ujian kepada Nabi Allah Sulaiman. Okey, Nabi Allah Sulaiman, Allah telah testing beliau dengan satu ujian, dengan satu perkara. Ujian apa? Lagi kita akan sebut. Dan kami telah letakkan di atas kursi, di atas tahtanya, tahta kebesarannya itu ada satu jasad. Okey. Setelah diletakkan satu jasad itu di atas tahta kebesaran Nabi Allah Sulaiman, Allah mengatakan Nabi Allah Sulaiman ni apa yang dilakukan? Summa anaba. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kalau kita sekadar baca ayat 34 surah Sad ini, kita belum dapat maklumat yang lebih jelas lagi. Diuji dengan apa? Siapa jasad yang diletak di atas tahta kebesaran Nabi Allah Sulaiman itu? Jawapannya, kita perlu merujuk. Okay, kita kena cari dia. Kita kena menjejaki maklumat lanjutnya, tapi bukan dalam Al-Quran. Kita akan jumpa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi, hadis yang kita nak rujuk ni hadis apa? Okey, kita akan rujuk hadis yang sangat sahih, iaitu hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau tuan-tuan buka dalam riwayat Al-Bukhari dan Sahih Bukhari, ada 6 kali Nabi Imam Bukhari dia menyebut hadis cerita tentang Nabi Allah Sulaiman diuji dengan satu jasad tu. Ada 6 tempat dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi dalam nota yang saya paparkan di aplikasi Zoom ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya bawa satu sahaja riwayat daripada 6 riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Maknanya kalau Sahih Bukhari tak dinafikan lagi akan
kesahihannya. Maknanya kita boleh pegang cerita ni. Kita boleh pegang maklumat ni dengan yakin. Kita tak perlu ragu-ragu lagi kerana dia adalah riwayat sahih Al-Bukhari. Dia bukan cerita Israeliat, bukan. Tapi dia adalah hadis yang sahih. Okey. Pendekkan hadis itu, bukan pendekkan hadis tu maksudnya apa? Pendekkan hadis tu maksudnya kita tak bacalah apa matan hadis tu. Kita tak baca terjemahan hadis tu satu persatu. Okey. Hadis tu sebenarnya Nabi Allah Sulaiman ya, alaihi salatu wassalam, dalam riwayat hadis dia ada mengatakan Nabi Allah Sulaiman ni dia ada 70 isteri. Ada riwayat kata sampai 90, ada yang kata sampai, ada kata 60, ada kata 70, ada kata 90, ada kata sampai 100. Okey, Nabi Allah Sulaiman isteri dia ramai sampai 100 orang. Okey, tuan-tuan jangan peliklah sebab ini syariat. Ini adalah syariat terdahulu. Syariat kita yang dibawa oleh Nabi SAW tak boleh isteri lebih daripada dari banyaklah. Kerana Nabi SAW tu banyak sampai 100 orang. Okey. Nabi Allah Sulaiman ni kita kan tahu dia suka berperang. Dia seorang yang suka untuk berjihad. Jadi beliau pernah berazam. Dia pernah bertekad dia nak mendatangi ke semua isteri dia 100 orang tu dalam satu malam. Nabi Sulaiman dia pernah cakap, dia kata aku akan mendatangi ke semua isteri dalam satu malam, dan Nabi Sulaiman dia cakap dia berazam supaya nanti setiap daripada isteri dia tu akan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan akan dididik untuk menjadi seorang tentera, seorang panglima untuk pergi berperang. So kalau ada 100 isteri, dengan niat Nabi Allah Sulaiman, dia nak dapat 100 anak. Yang anak-anak tu nanti akan menjadi panglima perang. Okey. Sebab itu daripada cerita ini kita dapatlah sedikit jawapan. Oh, kenapa sampai isteri dia ramai sampai 100 orang? Macam tuan-tuan tahu kan, macam kita tahu ibu-ibu di Palestin, betul tak kan? Yang mereka syahid, anak mereka kan mati syahid. Mereka tahu kelebihan orang yang mati syahid. Sebab tu mereka suka anak mereka, mereka suka kan dapat anak, biar dia mati syahid. Dapat anak, biar dia mati syahid. So Nabi Allah Musa ni, dia nak anak dia ramai daripada 100 isteri dia, kerana dia suka anak-anak dia ini digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Allah Sulaiman ini dia telah terlupa untuk mengucapkan insya-Allah. Dia terlupa setiap kali, maksudnya dia terlupa untuk dia sebelum dia nak bersama dengan para isterinya, sepatutnya ada malaikat kata pada dia, engkau kena cakap insya-Allah, insya-Allah nanti akan dapat anak. Pada setiap isteri tu, anak tu nanti akan digunakan untuk pergi berjihad. Tapi Nabi Allah Sulaiman dia terlupa nak sebut insya-Allah. Jadi apa yang berlaku kepada beliau? Akhirnya, setelah beliau berjaya bersama dengan satu isterinya, lepas tu tunggulah isterinya mengandung kan, berbulan-bulan lah. Maka sampai pada saat yang dinanti-nantikan, ada seorang isteri seorang saja yang berjaya hamil dan melahirkan seorang anak. Tapi anak yang dilahirkan oleh seorang isteri Nabi Allah Sulaiman ni, anak itu tidak sempurna. Tidak sempurna, jasad dia seperti manusia yang sempurna. Jasad yang satu itulah yang telah Allah sebutkan tadi dalam surah Sad ayat 38 tadi tu. Jadi jasad dekat ayat 38 tu adalah jasad anak Nabi Allah Ibrahim yang berjaya dilahirkan oleh salah seorang isteri Nabi Allah Ibrahim,
namun jasad itu tidak sempurna. Maknanya jasad tu mati. Maknanya Nabi Allah Sulaiman tidak diberi keizinan oleh Allah untuk memperoleh seorang anak pun, disebabkan beliau terlupa untuk mengucapkan insya Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW cerita kita tentang Nabi Allah Sulaiman ni, Nabi kata kalaulah Nabi Allah Sulaiman tu disebut insya Allah, sudah pasti apa hajat dia tu Allah Ta'ala akan kabulkan. Okey, jadi kita dapatlah jawapan yang sebenarnya apa maksud Allah telah uji Nabi Allah Sulaiman, diletakkan satu jasad di atas tahta kebesarannya. Ia merujuk kepada anaknya yang dilahirkan tidak sempurna menjadi manusia yang diharap-harapkan. Kemudian Nabi Allah Sulaiman dia 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 rasa bersalah lah sebab malaikat dah cakap pada dia, ucaplah insya-Allah. Jadi terlupanya Nabi Sulaiman untuk mengucapkan insya-Allah bukanlah menjadi dosa. Tidak berdosa para nabi dan rasul ini. Tambahan pula terlupa untuk mengucapkan insya-Allah. Okey, tetapi Nabi Allah Sulaiman dia dah tersedar. Dia tahu, oh ini ujian Allah kepada aku. So Nabi Allah Sulaiman tahu kekurangan diri dia. Walaupun dia dapat walaupun dia mewarisi pangkat kenabian daripada bapanya, dia juga diberikan kerajaan, dia juga dapat mewarisi kerajaan bapanya. Tetapi dekat sini Allah nak bagi pelajaran kepada Nabi Allah Sulaiman bahawasanya apa yang kita kehendaki tidak akan dapat dicapai melainkan dengan kehendak Allah. Okay, jadi selesailah tentang ujian satu jasad diletakkan di tahta kebesaran Nabi Allah Sulaiman. Okey, kemudian apa lagi berlaku selepas itu? Selepas peristiwa itu, Nabi Allah Sulaiman pada ayat yang sama, ayat nombor 35, surah Sad, muka surat 455, Nabi Allah Sulaiman dia buat apa? Bukan sekadar dia rasa dia bersalah. Okay, dia kembali kepada Allah, dia tahu kelemahan diri dia. Allah mengatakan, Qala rabbil filli. Nabi Allah Sulaiman berkata, dia kata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berilah pengampunan kepadaku. Di atas apa? Di atas terlupanya Nabi Allah Sulaiman nak menyebut insya-Allah tu. Kemudian Nabi Allah Sulaiman dalam ayat ni dia minta pada Allah, wahabli, dan kurniakanlah, wahabli, dan kurniakanlah kepada aku mulka ya, mulka, satu kerajaan, sebuah kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun selepas aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau sentiasa melimpah kurniaannya. Ayat 35 ni memberikan kita petunjuk, rupa-rupanya kerajaan Nabi Allah Sulaiman yang luas, yang besar itu, rupa-rupanya dia berlaku selepas ujian anak dia tadi itu. Sebab itu kita susun kronologi susunan kisah Nabi Allah Sulaiman ni. Kita letakkan kisah satu jasad, lepas tu baru doa dia minta sebuah kerajaan yang tidak ada mana-mana manusia selepas Nabi Sulaiman dapat sama macam Nabi Allah Sulaiman. Tetapi kita belum lagi secara spesifik menyebutkan apa bentuk kerajaan Nabi Allah Sulaiman tu. Kan? Yang dia minta sangat tu apa dia? Kita akan sambung nanti selepas daripada perbincangan inilah. Okey. Dalam ayat ini, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita nampak ayat ni macam Nabi Allah Sulaiman meminta keampunan kan, Rabbil filli, ya Rabb,
aku, ampunkanlah aku. Okey, tuan-tuan, ingin saya tekankan. Para nabi dengan para rasul, mereka ni maksum. Mereka terpelihara daripada melakukan dosa. Kalau kita jumpa para nabi minta ampun, okey, kita kena letak minta ampunnya para nabi kepada Allah ni bukan merujuk kepada mereka berdosa. Tetapi minta ampun di tuan-tuan, ia sebenarnya kalau kita istighfar, kita minta ampun, dia sebenarnya termasuk di dalam zikir. Dia termasuk dalam zikir. Para nabi ni, mereka rasa bersalah kalau buat sesuatu yang tak sempurna. Bukan mereka minta ampun kerana mereka berdosa. Sebab Allah memang jaga apa 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 perilaku para nabi dan rasul. Lepas tu kita selalu sebut istilah apa? Ma'sum, ma'sum, ma'sum tu. Okey. Dia macam ni juga, dia macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana dapat membuka kota Mekah. Kalau tuan-tuan ingat dalam surah Alam Nashrah, dalam surah An-Nasr, surah yang idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kita baca dekat surah tu kan, Allah minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat apa? Kan Allah kata fasabbih bihamdi rabb fasabbih bihamdi rabb apa? Ayat dia Allah suruh Nabi bertasbih, lepas tu Nabi kena apa? Wastaghfir, betul tak? Nabi kena beristighfar. Lepas tu wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Taala ni dia Maha penerima taubat. Tengok 3 ayat pun sudah lupa dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, banyak dosanya tu yang mudah lupa. Okey. Ayat itu menunjukkan kenapa Allah minta Nabi Muhammad ni dia beristighfar. Kenapa Allah minta Nabi Muhammad ni dia Nabi Muhammad ini bertaubat? Dekat situ kita dapat jawapan. Samalah. Kenapa Nabi Allah Sulaiman dia minta keampunan Rabbil firli? Ini memang di antara cara para rasul kalau mereka tak dapat buat sesuatu yang sempurna, mereka rasa bersalah sangat. Lepas tu mereka minta keampunan. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Permintaan Nabi Allah Sulaiman ni Allah kabulkan ataupun tidak? Yang dia minta supaya dia dapat sebuah kerajaan, jangan bagi kat siapa-siapa kerajaan macam dia. Okey, jawapan dia memang Allah kabulkan. Allah kabulkan doa Nabi Allah Sulaiman tu. Nak tahu macam mana Allah kabulkan, bukti Allah kabulkan, kita kena sokong dengan maklumat ni dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey, ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari Nabi solat. Tiba-tiba ada satu jin, dia panggil jin Ifrit. Nabi SAW tengah solat pada satu malam, tiba-tiba muncul jin Ifrit yang nak mengganggu kepada solatnya Nabi SAW ni. Maka Nabi buat apa? Kan? Nabi apabila ada jin Ifrit mengganggu solat Nabi tu di waktu malam, maka Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk tangkap jin tu. Memang dalam hadis Nabi sebut. Nabi kata, Allah bagi aku kekuasaan, aku boleh tangkap jin tu, pegang jin tu, dan Nabi niat tau. Nabi niat jin yang Nabi tangkap ni, Nabi nak ikat dia dekat salah satu tiang di masjid sampai waktu pagi. Nabi cakap, dalam hadis tu Nabi kata, jin Ifrit yang ganggu solat ni, nak putuskan solat Nabi ni, aku tangkap dia, kata Nabi. Aku cadang, aku nak ikat dia dekat tiang masjid sampai waktu pagi.
So apabila masuk waktu pagi nanti, korang semua boleh nampaklah jin ifrit yang aku tangkap tu, yang aku ikat tu, kata Nabi, yang letak dekat tiang tu. Tetapi adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, maksudnya adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul tak ikat jin tu dekat tiang tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia teringat tau, dia teringat akan doa Nabi Allah Sulaiman tu. Doa dekat ayat mana? Ayat yang kita baca tadi tu. Ayat nombor 35 dalam surah Sad tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jadi nak ikat jin ifrit tu dekat tiang. Sebab Nabi Allah Sulaiman teringat, oh, kalau boleh kawal jin, boleh tangkap jin, boleh kuasai jin ni, ini di antara satu permintaan Nabi Allah Sulaiman kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW lepaskan jin itu. Kalau Nabi tak lepaskan, kalau bukan sebab nak menghormati, memuliakan Nabi Sulaiman, tentu sahabat-sahabat ketika itu dapat melihat jin ifrit yang diikat di tiang. Okey, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan, kita lanjutkan lagi. Apa lagi yang kita berjaya menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman ni? Okey. Tadi kita dah sebut. Kita berjaya menjejaki sebelum Nabi Allah Sulaiman berdoa untuk diberikan sebuah kerajaan yang besar, dia telah diuji oleh Allah dengan satu jasad, iaitu jasad anaknya yang lahir dalam keadaan tidak sempurna. Okey. Kemudian apa lagi berlaku? Maka Allah membawa kita semua kepada menjejaki antara kekuasaan Nabi Allah Sulaiman ini, apakah aset-aset dia, siapakah di antara manusia yang perlu berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman. Kita nak masuk kepada perbincangan tentang angin dan juga cerita tentang para jin, para syaitan. Tapi kita nak fokus terlebih dahulu kepada kisah angin. Okay. Ayat rujukan dia adalah ayat 36, 36, 37, 38, 39. Ada 4 ayat. Okey, ada 4 ayat dalam surah Sad. Tuan-tuan bukalah Quran muka surat 455 kalau nak tahu kisah angin yang ada pada Allah Sulaiman. Sebab kisah angin ni jarang juga kita dengar. Kita kalau sebut Nabi Sulaiman ni tahu kisah apa dengan semut, pasal apa? Pasal burung, pasal jin. Tapi pasal angin ni, atas saya pun kalau tak juga tahu dengan lebih lanjut. Tapi Alhamdulillah, dengan pengajian kita setiap Jumaat malam Sabtu, tajuk kita Jejak 25 Rasul, kita berjaya jejak kisah Nabi Allah Sulaiman ni. So, ayat 36 sampai 39, muka surat 455, surah Sad, surah 38, mari kita sama-sama tengok angin apa. Okey, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasakhorna lahu ar-rih. Fasakhorna lahu ar-riha. Tajri bi amrihi ruhaan haisu asab. Okey, sekejap tengok dalam surah apa tu? Dalam surah Sad Allah. Okey. Tuan-tuan, kita kembali kepada ayat 36 dalam surah Sad ini. Allah Ta'ala mengatakan, fasakhorna lahu, maka kami permudahkan angin bagi Nabi Sulaiman ni, maksudnya Allah tundukkan angin. Allah permudahkan Nabi Allah Sulaiman untuk mengawal angin. Yang angin itu apa? Tajri bi amrihi. Angin yang bertiup mengikut kemahuan Nabi Allah Sulaiman
yang mana sifat angin itu, kejap ya, saya buka sejak surah Sad. Okey, sifat angin itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, rukha'an. Kalau tengok dekat yang nombor 36, ada perkataan rukha'an. Dalam terjemahan, okey, dalam sekejap ya. Ada catatan saya tadi. Sekejap ya tuan-tuan ya. Saya mencari. Ada pula pensel saya. Okey. Okey. Tuan-tuan kena catat ya. Begini. Dalam ayat 36, memang kita dapat mengetahui Allah Ta'ala telah mudahkan Nabi Allah Sulaiman ini mengawal angin. Angin tu dia boleh perintahkan nak bertiup ke arah mana. Nak ke timur boleh, nak ke barat boleh, ke utara boleh, ke selatan boleh. Nabi Allah Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan itu. Tetapi apa maksud rukhak angin kat situ? Okey. Perkataan rukhak rukhak dalam ayat 36 tu ada perkataan rukha'an tu, ulama tafsir sebenarnya mereka berbeza pendapat dalam mentafsirkan apa makna rukha'an ayat nombor 36 surah Sad itu. Ada para ulama mengatakan makna rukha' dekat situ adalah merujuk kepada angin yang elok, angin yang angin yang perlahan, angin yang lembut. Bukan angin kencang, tapi angin yang perlahan, angin yang elok. Yang itu masuk rukha'. Ni pendapat pertama. Pendapat pertama kata. Pendapat kedua kata, rukha'an dalam ayat itu adalah membawa maksud angin yang taat kepada Nabi Allah Sulaiman. Rukha'kan tadi itu. Okey. Kedua-dua pendapat ini sebenarnya dua-dua betul lah. Sebab angin yang Allah pemudahkan kepada Nabi Allah Sulaiman tu, angin itu memang dia akan taat. Dia akan ikut cakap Nabi Allah Sulaiman lah. Kan Nabi Sulaiman kata, okey, bertiuplah ke arah timur. Angin itu akan ikut dia. Itulah makna rukhak. Salah satu maksudnya. Ada ulama tafsir kata rukhak kat situ adalah jenis angin tu. Angin tu dia bukanlah angin yang deras, tapi dia angin antara deras dan tak deras. So angin yang perlahan. Okey. Ini adalah keterangan rukha'an. Kemudian dalam ayat 36 tu, angin tu dekat ayat tu Allah kata haisu asaba. Haisu asaba ni maksudnya angin itu dia akan diarahkan ke mana saja yang diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Okey, selesai ayat nombor 36 surah Sad tentang angin itu. Okey. Kemudian saya nak lanjutkan cerita pasal angin ni. Saya nak ambil dalam surah lain pula. Okey, tadi surah Sad. Okey, sekarang tuan-tuan kena ikut saya menjejaki ayat lain dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah yang ke-21, ayat nombor 81, muka surat 328. Tuan-tuan kena buka Quran, muka surat 328. Kalau tuan-tuan hafal Quran, mungkin boleh sebut ayat, sebut muka surat, sebut surah kalau boleh ingat tu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tapi kalau macam saya ni yang tak menghafal Quran ni, nak kena tengok Quran. Okey. Jadi buka muka surat 328 ayat 1 surah Al-Anbiya. Kita nak dapatkan maklumat lanjut. Nak dapatkan maklumat lebih lanjut lagi. Angin yang Nabi Allah Sulaiman dapat kuasai tu, dia pernah diarahkan oleh Nabi Allah Sulaiman pergi ke arah mana? Sebab dalam surah Sad yang kita belajar tadi, angin tu dia akan ikut je.
arah Nabi Sulaiman. Okey, tetapi ada tak angin tu dia pernah ada tak angin tu pernah pergi ke satu arah yang Nabi Allah Sulaiman perintahkan? Lepas kita buka Quran, kita cari kan, kita jejak ayat. Oh, jumpa. Ada rupanya. Tapi dekat ayat berapa? 81 dalam surah Al-Anbiya. Okey, tengok Allah kata apa? Wali Sulaiman riha asifatan. Dan kami perintahkan bagi Sulaiman angin yang kencang. Tajri bi amrihi. Dia akan pergi bertiup mengikut perintah Nabi Allah Sulaiman ilal ardillati barakna fiha. Angin yang kencang yang bersiap sedia untuk ikut arahan Nabi Allah Sulaiman ni, rupa-rupanya Nabi Allah Sulaiman perintahkan angin itu, dia mesti bertiup pergi ke negeri yang kami limpahkan keberkatan padanya. Jadi waktu Nabi Allah Sulaiman dulu, Nabi Allah Sulaiman perintahkan angin, kalau kau bertiup, engkau nak bawa turun hujan, engkau nak gerakkan awan, engkau mesti menuju ke negeri yang telah kami berkati, kata Allah. Rupanya negeri yang Allah berkati dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, iaitu ayat nombor 81, menurut kata para ulama tafsir, dia merujuk kepada bumi Palestin dan juga bumi yang sekeliling Palestin, maknanya bumi Syam. Ini menunjukkan pada zaman Nabi Sulaiman tu, Bani Israel dia berada dalam keadaan yang sangat, kita kata apa, makanan yang sangat cukup. Maksudnya zaman Nabi Sulaiman ni mereka mempunyai hasil yang banyak lah. Kebun-kebun mereka mesti hidup dengan subur. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Sulaiman dia boleh menjaga awan, boleh menjaga angin tu. Sebab kalau sebut angin dekat sini, dia merujuk kepada angin yang dikaitkan dengan menggerakkan awan, yang dikaitkan dengan hujan. Kalau macam kita ni ada ilmu meramalkan saja, betul tak? Akan diramalkan angin kencang. Ramal tiba-tiba tak kencang pun. Betul tak? Kita boleh ramalkan. Diramalkan nanti hujan. Macam kita kan, kadang-kadang sekejap hujan, jalan dekat depan sikit, dah tak hujan dah. Kita tak boleh nak kawal hujan, tak boleh nak kawal angin. Tetapi Nabi Allah Sulaiman, Allah berikan kepadanya mukjizat, dia boleh kawal angin tu. Dan dia akan pastikan angin tu mesti bertiup pergi ke bumi Palestin dan bumi Syam. Okey, so kita dapat menjejaki salah satu arah yang diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lepas tu Allah bagi tahu dekat ayat 81 tu dalam surah Al-Anbiya tu, wa kunna bi kulli syai'in alimin, dan kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan ikut saya, perhatikan baik-baik. Kalau siapa yang ikut secara langsung di Zoom ataupun dia ikut di FB page Malaysia Talent Academy, tetap boleh tengok nota yang saya paparkan. So yang ikut di TikTok ni, tuan-tuan boleh dengar saya sebut secara lisan sajalah. Okey. Kita kena buka surah Sabah. Okey, cuba buka surah Sabah. Surah Sabah ni surah yang ke-34 dalam susunan Al-Quran. Okey, cari muka surat 429. Kita buka muka surat 429. Buka muka surat 429. Cari ayat nombor 12. Cari ayat nombor 12. Ayat 12, muka surat 429, surah Sabah. Ayat ni kita akan dapat maklumat tambahan lagi pasal angin yang Allah beri kepada Nabi Allah Sulaiman untuk kawal. Okey, tuan-tuan dah berjaya membuka muka surat 429. Okey. Kita tengok ya. Angin tu apa? Allah kata wali Sulaiman ar-rih.
Allah kata, dan kami kurniakan kepada Sulaiman itu kuasa mengawal angin. Ghuduha, ghuduha, iaitu merujuk kepada perjalanan pada waktu pagi. Syahrun, selama 1 bulan. Warawahuha syahrun, dan juga perjalanan pada waktu petang seperti 1 bulan. Okey, apa maksud ayat ni? Okey, ayat nombor 12 surah Sabah, okey, muka surat 429, Allah bagi tahu kepada kita Nabi Allah Sulaiman ni dia gunakan angin itu dikaitkan dengan perjalanan dia. Nabi Allah Sulaiman ni dia macam ni. Nabi Allah Sulaiman ni dia boleh bergerak dengan laju tau. Dia boleh bergerak pergi daripada satu tempat ke satu tempat ni dikaitkan juga dengan menggunakan angin. Okey. Macam mana kecepatan dia Nabi Allah Sulaiman ni berjalan? Nabi Allah Sulaiman ni Allah bagi tahu kalau dia berjalan waktu pagi. Contohnya dia bergerak daripada Palestin, contohnya dia nak pergi mana? Dia nak bergerak waktu pagi, perjalanan yang sepatutnya ditempuh oleh orang lain memerlukan masa 1 bulan. Okey. 1 bulan. Okey. Dan kalau Nabi Allah Sulaiman dia nak bergerak, bertolak waktu petang. Kalau dia nak bergerak, bertolak waktu petang, lepas tu dia nak balik semula, kalau ikut perjalanan orang biasa, bukan Nabi Sulaiman, akan mengambil masa 1 bulan. Tapi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ni, dia boleh berjalan, bergerak, pergi satu destinasi ke satu destinasi yang sepatutnya orang biasa kalau pergi contohnya sehari pergilah. Pergi pagi, dia nak balik malam, kan? Dia pergi pagi ke, dia pergi petang ke, dia perlukan 2 bulan. 2 bulan. Sebab tu kalau kita baca ayat tu, kita akan jumpa perkataan bulan diulang 2 kali. Ghuduwuha syahrun wa rawauha syahrun. Pagi 1 bulan, petang 1 bulan. So 2 bulan. Maknanya kalau orang selain Nabi Allah Sulaiman, kalau dia pergi kepada satu tempat, dia perlukan 2 bulan. Tapi Nabi Allah Sulaiman, dia boleh pergi bukan dalam tempoh 1 bulan. Bukan boleh pergi dalam tempoh 2 bulan. Dia boleh pergi dalam tempoh kata 1 hari tu, perjalanan dia cepat. Kalau orang lain perlukan 2 bulan. Nabi Allah Sulaiman tak perlu 2 bulan. Dikaitkan dengan angin tadi. Cuma para ulama membincangkan tentang macam mana Nabi Allah Sulaiman ni guna angin tu. Ini bukanlah maklumat yang boleh dipegang secara muktamad ya. Ada di kalangan para ulama tafsir kata angin tu dia macam Nabi Allah Sulaiman guna macam dia. Mari macam kita tengok cerita P.Ramlee kan, yang tikar terbang tu, kisah tikar terbang tu, jalan kan, terbang berjalan, cerita apa pun tak ingat dah tu. So ada mengatakan seolah-olah Nabi Allah Sulaiman ni dia bergerak tu dengan naik angin tu. Dia naik angin tu. So angin tu bawa dia. Dia boleh pergi pagi ke, dia pergi petang ke. Kalau ikut orang biasa, pergi perlu 2 bulan akan sampai. Nabi Allah Sulaiman tak perlu. 1 hari je dia boleh sampai menggunakan angin tu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata angin tu bukan dia naik
bukan dia naik atas angin tu. Ada pendapat kedua kata dia macam ni lah, macam apa kenderaan Nabi Allah SAW pakai, wallahu ta'ala alam. Tapi kita tahu kan angin boleh bantu untuk melaju kan, betul tak? Macam contohnya kalau naik kapal terbang pun, kapal terbang kan dia masuk ikut, akan angin boleh lajukan kapal terbang tu. Tapi bagaimana Nabi Allah SAW gunakan angin itu secara lebih terperinci, wallahu ta'ala alam. Tak dapat nak diceritakan. Sebab Allah tidak jelaskan. Nabi SAW pun tidak menjelaskan. So, apa yang kita perlu buat, kita jawab je. Wallahu ta'ala a'lam. Macam mana angin tu Nabi Allah Sulaiman gunakan. Okay. Sampai pada ketika ini, maksudnya kita dah selesailah mengetahui kita mengetahui ada 3 tempat dalam surah yang berlainan yang Allah menyebutkan di antara contoh kita panggil apa? Keistimewaan kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Iaitu apa? Dia diberi kekuasaan mengawal angin. Kita tak pernah jumpa lagi dalam mana-mana kisah para rasul, betul tak? Tak pernah jumpa mana-mana para rasul mukjizat dia dikaitkan dengan angin. Hanya ada pada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, adakah angin saja? Okey, kita kena kembali kepada ayat yang berikutnya, iaitu tentang jin. Okey. Nak tahu maklumat macam mana nak menjejaki kisah jin dalam cerita kisah Nabi Allah Sulaiman ni, tuan-tuan kena rujuk surah Sad, surah nombor 38, ayat nombor tuan-tuan cari ayat nombor 37 dengan 38. Tuan-tuan cari ayat nombor 37 dan 38 dalam surah Sad. Mudah dia, tuan-tuan bukalah Quran muka surat 455. Buka Quran muka surat 455. Nak tahu jin macam mana jin tu berkhidmat dengan Nabi Allah Sulaiman. Okey. Siapa jin tu? Okey. Kena ikut saya untuk kita dapatkan maklumat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Pada ayat nombor 37, Allah kata Nabi Allah Sulaiman ni apa hebat dia punya kerajaan dia kan, tak pernah ada mana-mana rasul dapat seperti Nabi Allah Sulaiman. Antaranya adalah Nabi Allah Sulaiman mempunyai khadamnya di kalangan para jin. Okay, tengok Allah kata apa? وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. Ayat 37 ya, surah Sad. Allah kata Nabi Allah Sulaiman ni, selain dia dapat mengawal angin, Nabi Allah Sulaiman ini juga kata Allah, kami mudahkan dia untuk memerintah, mengawal para syaitan ataupun syaitan. Syaitan dekat sini siapa? Okey, dalam konteks ayat ini, syaitan dalam ayat ini adalah merujuk kepada syaitan di kalangan jin. Syaitan di kalangan jin. Kenapa kita perlu sebut syaitan di kalangan jin? Sebab istilah syaitan ni boleh juga dipakai kepada manusia. Boleh pakai juga kepada manusia. Tetapi dalam konteks ayat ini, syaitan kat sini merujuk kepada syaitan di kalangan jin. Maknanya jin lah. Tapi jin, kita kena tahu, jin tak semua yang baik, tak semua jahat. Nanti saya akan tunjukkan bukti dalam perempuan.
Jadi jin yang berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman ni, jin yang mana? Jin dekat sini kalau ikut konteks ayat ini adalah jin yang kafir, jin yang jahat. Macam mana kita boleh kata jin tu jahat? Sebab digunakan istilah syaitan. Digunakan istilah syaitan. Kalau jin baik, dia tak digelar syaitan. Ada ke jin baik? Ada. Nanti kita akan sebutkan dekat surah apa. Tapi dekat konteks ayat ni siapa? Jin yang kafir. Jin yang ingkar kepada Allah. Tetapi mereka ini kena berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman. Kalau mereka degil, nak tahu kalau mereka tak nak berkhidmat kepada Nabi Sulaiman, apa Allah akan buat pada dia? Apa Nabi Sulaiman akan buat kepada dia? Tentu kena ikut sampai habis pengisian ni. InsyaAllah. Kita cuba panjangkan sikit pengisian pada malam ni sebab esok pun memang hari Sabtu, biasa pun cuti, betul tak Puan? Kan? Jadi kita panjangkan sikit insyaAllah cerita pada malam ni. Saya harap tuan boleh ikuti saya lebih daripada tempoh. Kita dah masuk dekat 1 jam dah lah. Okey. Syaitan dekat sini siapa dia? Adalah jin, adalah syaitan di kalangan jin yang jahat lah. Okey. Mereka ni kena buat apa? Allah kata kullabanna'in. Mereka kena membina bangunan-bangunan. Rupanya ada jin ni, dia ni jadi kontraktor. dia pandai, mahir dalam membuat apa? Membuat bangunan-bangunan. Bangunan tu kecil ke besar? Nanti kita akan dapat lagi jawapan ni. Maknanya ada jin-jin ni pada zaman Nabi Allah Sulaiman ni, mereka lah yang digunakan untuk membina bangunan-bangunan. Itu dipanggil banna'in, bangunan-bangunan. Jin tu lah yang buat. Okey. Lepas tu mereka ni kena buat apa lagi? Waghawwafin. Waghawwaf maksudnya ada jin kerja dia kena menyelam. Menyelam ke dalam laut. Oh, rupanya ada jin. Ada jin yang jadi, yang buat construction. Ada jin yang menjadi penyelam ke dasar laut. Ada. Adakah jin tu masih ada sampai ke hari ini? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi pada zaman Nabi Sulaiman tu, memang jin-jin yang jahat-jahat ni, mereka dipanggil syaitan ni, mereka kena membuat bangunan-bangunan dan juga menjadi penyelam. Hebat Nabi Allah Sulaiman ni. Okey. Mereka menyelam nak cari apa menyelam? Sudah kita tahu kan, dalam laut tu ada apa? Dalam laut kan ada mutiara, ada permata, kan? Ada lu'lu', ada marjan. So banyak tengok bagaimana Nabi Allah Sulaiman ni. Hebat kekuasaan dia. Allah beri kepada Nabi Allah Sulaiman. Okey. Dan selesai maklumat itu, kita dapatkan satu lagi ayat. Ayat nombor 38. Dan masih dalam surah Sad ya. Masih lagi dalam surah Sad. Muka surat 455. Ada jin lain pula. Kata Allah. Wa akharina muqarranina fil asfad. Ada jin-jin di kalangan syaitan ni pula, dia kena ikat dengan rantai-rantai belenggu. Rupa-rupanya ada jin, ada syaitan di kalangan jin pada zaman Nabi Allah Sulaiman tu, mereka ini diikat dengan rantai-rantai. Dipasang juga belenggu pada dia. Nabi Allah Sulaiman ni hebat dia. Kenapa mereka dirantai? Kenapa mereka dibelenggu? Dia ada kaitan dengan mereka yang ingkar, yang tak nak patuh kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan jumpa ayat yang Nabi Allah Sulaiman, ayat Allah sebut
Siapa-siapa di kalangan jin yang degil tak nak dengar cakap Nabi Sulaiman, jaga dia. Antaranya boleh mereka dihukum dengan rantai-rantai, diikat dengan rantai-rantai dan belenggu. Okey, habis surah Sad ayat nombor 36, 37, 38. Sekarang kita nak masuk ayat nombor 39. Okey, ayat 39 itu tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, ayat 39 ni Allah Taala telah menunjukkan kepada kita, maksudnya kalaulah ada orang tanya kan, sampai bila kerajaan Nabi Allah Sulaiman tu dia boleh dapat macam tu? Sampai bila dia boleh jin-jin itu boleh berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman tu, yang menyelam dalam laut, yang membina bangunan. Kalau kita baca ayat 39, menunjukkan sebenarnya sampai bila-bila sebenarnya. Tapi kita tahu Nabi Allah Sulaiman telah pun wafat lah. Kalau Nabi Allah Sulaiman hidup, dia masih boleh dapat lagi kekuasaan seperti itulah. Tapi kita kata sudah ketetapan Allah, tak ada Nabi yang hidup lama lah. Kan? Okey. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Allah Sulaiman ni, maksudnya Allah recognize, Allah memberikan pengesahan, Allah memberikan kerajaan Nabi Allah Sulaiman ni. Ini juga bukti doa Nabi Allah Sulaiman itu dikabulkan oleh Allah. Allah kata, Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisabin. Allah memberi kuasa penuh ya kepada Nabi Allah Sulaiman. Allah Ta'ala kata apa? Inilah kurniaan kami. Allah Ta'ala nak kata kepada Sulaiman, kerajaan yang kau dapat tu, kau boleh kuasai angin, kau boleh kuasai jin di kalangan syaitan-syaitan di kalangan jin. Kata Allah, itu semua adalah kurniaan kami, kata Allah. Lepas tu Allah Ta'ala beri kepada Nabi Allah Sulaiman pilihan. Pilihan apa? Nabi Allah Sulaiman ni, dia boleh lepaskan kerajaan itu kepada pihak lain, ataupun kalau dia nak pertahankan kerajaan itu, apa yang Allah bagi pada dia tu dia tak nak bagi pada orang lain, Allah kata terserah kepada dia. Allah Ta'ala kata bi ghairi hisabin. Bi ghairi hisabin tu maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenakan apa-apa cas pada dia lah. Maksudnya Allah kata, Sulaiman, apa yang kau dapat ni, itu semua pemberian kami. Terserahlah pada kau. Engkau nak bagi pada orang lain kerajaan yang kau ada ni ke, atau kau nak pertahankan kerajaan yang kau ada ini, kata Allah. Engkau diberikan kebebasan. Okey, itu ayat nombor 39. Surah apa? Surah Sad. Okey. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada kisah jin, angin dengan jin. Tapi jin tadi belum selesai lagi, tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab ada lagi maklumat lanjut tentang jin tadi. Cuma kita dapat maklumat awal, ada jin yang bertugas membuat bangunan dan yang menjadi penyelam. Okey, kita nak menjejaki lagi. Kita nak pergi interview jin tu lah. Kan, boleh tak? Tak boleh lah kan. Menarik pasal jin ni. Kalau tuan tahu maklumat ni menunjukkan bahawa kita tak perlu takut dengan jin. Tak perlu takut dengan jin. Sama ni kita dia momokkan, takutlah dengan jin. Takutlah dengan jin. Sebenarnya tak ada pun terbukti pada zaman Nabi Allah Sulaiman dia boleh berkhidmat kepada manusia yang biasa. Tetap, kalau jin ni macam-macam dia boleh buat, kenapa dia tak larikan diri mereka daripada Nabi Allah Sulaiman? Okey, sekali kita nak study lagi, nak dapatkan maklumat dengan jin ni. Jin ni dia buat apa lagi? Okey, saya minta tuan-tuan dan puan ikut saya menjejaki ayat 82 surah Al-Anbiya, muka surat 329 dalam Quran. Muka surat 329
surah Al-Anbiya ayat nombor 82. Ayat nombor 82. Okey, kita tengok pasal jin ni. Jin yang syaitan di kalangan jin yang Nabi Allah Sulaiman tu. Allah kata apa? Wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amala duna dhalik wa kunna lahum hafizin. Allah kata apa? Allah kata tentang Nabi Allah Sulaiman, Allah kata kami permudahkan Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan untuk mengawal sebahagian daripada syaitan-syaitan di kalangan jin ni untuk mereka pergi menyelam. Yang kita sebut tadi tu. Kemudian mereka buat apa lagi? Wa ya'maluna 'amalan duna dhalika. Dan dia kena buat kerja-kerja lain selain daripada menyelam. Kerja apa? Yang kita tahu berdasarkan ayat yang tadi tu, membina bangunan-bangunan. Lepas tu kena buat apa lagi? Mereka kena buat jalan ke? Mereka kena berkebun ke? Yang itu saya tak nak bagi jawapan lagi, sebab yang itu kita kena sambung nanti minggu depan, episod yang ketiga. Kalau tuan-tuan nak dapatkan lagi maklumatnya, kena ikuti episod ketiga minggu hadapan, insya-Allah, Jumaat malam Sabtu seperti malam ini. Tahu kerja apa? Okey, biar saya tinggalkan tuan puan supaya tuan-tuan boleh ikuti episod ketiga. Dia macam filem lah kan, sambung. Kalau buat filem, kita ikut kan. So kita jejak lagi maklumat ni. Okey. Lepas tu Allah kata, jin-jin, syaitan-syaitan di kalangan jin ni, mereka boleh lari ke? Mereka boleh culas ke? Allah mengatakan, dan kami mengawal mereka. Allah Ta'ala kata, Allah sendiri yang akan jaga syaitan-syaitan di kalangan jin. Kalau mereka ponteng, mereka tak nak ikut cakap Nabi Allah Sulaiman, jaga mereka. Allah sendiri akan jaga mereka. Allah memerhatikan mereka. Okey, macam mana bentuk dia Allah menjaga jin-jin itu? Nak tahu tak? Nak tahu tak maklumat? Kalau ada jin yang dia tak nak menyelam. Kan contohnya Nabi Sulaiman minta dia menyelam kan, pergi cari mutiara, permata. Kalau dia tak nak menyelam macam mana? Nak tahu apakah di antara azabnya yang kita sebut tadi, salah satu darinya adalah apa? Dia boleh dirantai dengan belenggu. Tapi apa lagi akan jadi kepada mereka? So, kita ambil satu lagi surah ni, kita panggil yang akhir lah. Okay? Maklumat yang akhir yang kita nak jejak kisah Nabi Allah zaman malam ni, kita pergi kepada surah Sabah. Surah ke-34 ayat nombor 12, muka surat 429. Kita kena buka muka surat 429, surah Sabah ayat nombor 12. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Kami alirkan bagi Nabi Sulaiman ini cairan tembaga. Kalau kita baca ayat ni, kita dapat jejak lagi. Rupa-rupanya masa zaman Nabi Sulaiman, dia ada sumber apa tahu? Dia ada sumber tembaga. Dia ada sumber tembaga yang sangat banyak. Macam kita sangat banyak, sebab dalam ayat itu Allah alirkan cairan tembaga. Masa zaman Sulaiman tu memang kalau nak cari tembaga ni senang sangat. Dia guna tembaga tu untuk apa? Yang itu kita kena jejaki maklumat itu minggu depan, episod yang ketiga.
Malam ni kita tak nak cerita lagi. Okey. Tapi kita dapat dulu maklumat awal, Allah membekalkan Nabi Allah Sulaiman kerajaan dia cairan tembaga. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wa minal jinni, dan ada sebahagian daripada jin itu, man ya'malu baina yadayhi biizni rabbih, yang dia kena bekerja, dia kena berkhidmat di hadapan Nabi Allah Sulaiman dengan izin Tuhannya. Ayat ini berikan kita lagi maklumat, rupa-rupanya selain daripada syaitan di kalangan jin, ada juga jin yang lain. Pening dah tuan-puan. Jin dekat sini adalah merujuk kepada jin yang beriman. Macam mana kita boleh kata jin tu beriman? Okey, begini. Kalau nak membezakan zaman Nabi Allah Sulaiman itu jin beriman tak beriman, okey. Kalau jin tu dia tak beriman, dia kufur, dia akan ada gelaran syaitan. Ya, faham tak? Syaitan. Tapi kalau jin tu dia beriman, Allah sebut dia dengan istilah jin. Jin dekat sini dalam konteks kisah Nabi Allah Sulaiman, tuan-puan ya. Dalam konteks kisah Nabi Allah Sulaiman ni, ada juga jin yang baik, yang beriman kepada Allah, dia juga telah bekerja untuk Nabi Allah Sulaiman. Ya. Kalaulah ada orang nak tanya, ada ke jin yang baik, jin Islam, jin kafir? Ada. Jawapan dia, tuan-tuan kena buka, saya bawa contoh, tuan-tuan kena buka surah jin. Surah nombor 72. Buka dalam Quran tu, surah jin, surah 72 tu. Tuan-tuan cari ayat nombor 11. Tuan-tuan cari ayat nombor 14. Surah jin, ayat 11. Tuan-tuan cari ayat nombor 14. Tuan-tuan boleh buka muka surat 572, muka surat 573. Buka Quran tu, surah jin tu. Tuan-tuan akan jumpa jin itu berkata kepada Nabi. Mereka kata apa? Wa anna minas salihuna wa minna duna zalika. Dan sesungguhnya ada di kalangan kami jin yang saleh dan ada pula yang tak saleh. Dan masing-masing bawa diri masing-masing, kata jin itu kepada Nabi. Kalau baca ayat nombor 14 surah jin ya, jin yang soleh tu kata apa? Wa anna minal muslimuna wa minnal qasituna. Jin kata apa? Kami ni kan ada yang beragama Islam, ada yang menyimpang daripada kebenaran. Jin tu bagi tahu, membuktikan bahawa jin ini ada dua jenis. Ada jin beriman, ada jin kafir. Jin kafir. Jin yang kafir, okey, jin yang kafir, ketua dia dipanggil iblis. Iblis. Jin yang kafir yang lain selain iblis dipanggil syaitan. Itulah jawapan dia. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran, iblis dia adalah jin yang kafir. Kalau jumpa dalam Quran perkataan syaitan yang merujuk kepada jin, dia merujuk kepada jin yang kafir. Tapi dalam konteks kisah Nabi Allah Sulaiman ni, kita jumpa tadi ayat mula-mula sebut syaitan-syaitan. Lepas tu sebut jin pula. Macam ayat 12 surah Sabak ni. Jadi jin dekat sini merujuk kepada jin yang beriman. Mereka pun sebenarnya kena bekerja dengan Nabi Allah Sulaiman. Lepas tu Allah pesan apa? Wa may yazigh minhum an amrina. Allah kata sesiapa daripada jin itu yang menyeleweng daripada perintah kami, faham tak? Dia larikan diri ke, dia culas ke, dia tak nak berkhidmat kepada Nabi Sulaiman. Allah kata apa? Nuziquhu. Kami akan bagi mereka rasa min azabis sa'ir. Azab neraka yang menyala-nyala. Maknanya tidak ada mana-mana jin, sama ada dia beriman ke
jin yang kafir, yang jahat dipanggil syaitan tu, siapa-siapa yang tak nak berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala akan sediakan mereka azab neraka yang bernyala-nyala. Okay. Jadi tuan-puan, rahimani rahimakumullah, kita dah sampai jam 10.36 malam, bermakna kita dah masuk lebih kurang dalam 1 jam 10 minit macam tu. Maka selesailah kita untuk episod yang kedua malam ini, menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana alhamdulillah malam ini kita telah berjaya mendapatkan maklumat tentang apa? Bermula daripada kisah Nabi Allah Sulaiman, dia tidak mendapat anak seperti yang dia inginkan daripada isteri-isteri yang 100 orang itu. Bahkan dia dapat hanya seorang anak, tapi anak itu pun tidak sempurna. Mati dalam keadaan tidak sempurna. Kemudian kita tahu lepas daripada peristiwa itu, Nabi Allah Sulaiman dia minta ampun kepada Allah, dia tahu kekurangan diri dia doa kepada Allah supaya dia berikan sebuah kerajaan yang tak ada diberikan kepada orang lain. Dan terbukti sampai ke hari ini, betul tak? Kita tak jumpa ada Nabi dan Rasul yang dapat kerajaan sehebat Nabi Allah Sulaiman. Tidak ada. Itulah berkatnya doa Nabi Allah Sulaiman. Kan? Okey, kemudian Nabi Allah Sulaiman ni, Allah bekalkan kepada dia boleh menguasai angin. Di antara arah angin yang Nabi Allah Sulaiman kendaki tu, angin tu mesti pergi menuju ke arah bumi Allah berkati, bumi Palestin dan bumi Syam. Maknanya bumi Syam ini mereka mempunyai sumber air hujan yang sangat cukup. Dan kita tahu zaman Nabi Allah Sulaiman lah, Bani Israel berada dalam keadaan yang sangat cermelang, terbilang, gemilang. Dan akhirnya episod kedua malam ini, kita dapat menjejaki tentang Nabi Allah Sulaiman ini diberikan oleh Allah kekuasaan untuk memerintahkan, mengawal syaitan di kalangan jin dan juga di kalangan jin yang beriman. Untuk apa? Untuk membuat bangunan-bangunan, dan ditugaskan juga untuk menyelam di dalam laut. Dan Nabi Allah Sulaiman ini juga Allah telah beri dia sumber asli, iaitu tembaga yang cukup banyak, sehingga tembaga tu dia seperti mengalir saja. Tembaga itu Allah alirkan. So apakah apa yang dibuat dengan tembaga yang cair itu? Kalau kita belajar zaman Zulkarnain dulu, tembaga tu diletakkan besi tu adalah untuk buat tembok kan, yang Ya'juj-Ma'juj. Tapi apa Nabi Sulaiman buat? Kita kena jejaki maklumat ini, insya-Allah minggu depan kita akan dapatkan jawapan dia. Dan bangunan apakah yang dibuat oleh para syaitan di kalangan jin ini untuk Nabi Allah Sulaiman? Ini kita akan bincangkan insya-Allah pada episod yang ketiga pada minggu depan insya-Allah. So jangan lupa catat untuk mengikuti pengisian kita untuk episod yang ketiga, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Nanti okey. Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah? Dekat ni ada soalan ke? Saya tengok dekat chat tu, dekat Zoom ni, apa kaitan cairan tembaga dengan jin? Yang ni kita akan kupas minggu depan insya-Allah. Ada cairan tembaga tu digunakan dalam sesuatu perkara. Itu kita kena jawab minggu depan ya, Puan Nixom insya-Allah minggu depan.
Terima kasih Ustaz. Okey, kapal layar. Okey, ada soalan lain saya tengok sekejap dekat FB. Saya tengok dekat FB sekejap ya. Ada tak mana-mana soalan? Okey, ada soalan lain saya tengok sekejap dekat FB. Tak, suara saya keluar sekejap. Okey, tak ada. Okey, kita sudahi pengisian kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Esok insya-Allah jangan lupa untuk ikuti kisah kita bincang esok Yahudi ya. Yahudi menurut Al-Quran. Esok adalah siri 5. Maksudnya kelas kita kelima, esok hari Sabtu 10.30 kita akan bincangkan apakah bentuk pelanggaran kesalahan orang Yahudi ini di dalam Al-Quranul Karim. Esok insya-Allah kita akan sambung kisah tersebut. Aku qouli hadza